Salam sejahtera kepada semua. Kami dari kumpulan 6 The Bagai akan membentangkan kelestarian bahasa Bajau. Kami kumpulan 6 The Bagai mempunyai 10 ahli kumpulan. Yang pertama adalah Lim Chen Hang. Seterusnya Lim Men Hen, Len Roy Jin, Levna Lipang Agustin, Mahacumi anak perempuan Ramu, Mahaini binti Majid, Meshelina Antasia Daniel, Muhammad Aiman bin Jamal, Muhammad Akmal bin Madispa dan Muhammad Arman bin Chunas. Sebagai pengenalan, Bajau sering dikaitkan dengan kumpulan etnik yang tinggal di Kepulauan Filipina dan Sabah. Mereka merupakan etnik kedua terbesar di Sabah dan terbagi kepada Bajau Pantai Barat dan Bajau Pantai Timur. Perbezaan budaya, tempat tinggal, bahasa dan adat memisahkan kedua kumpulan ini. Orang Bajau terlibat dalam berbagai pekerjaan seperti peternak, petani, pesawat dan nelayan. Bahasa Bajau memainkan peranan penting dalam warisan budaya mereka di Sabah dengan terdapat sekurang-kurangnya 26 subdialek. Meskipun pendidikan formal menggunakan bahasa Melayu, usaha dilakukan untuk melestarikan bahasa dan budaya Bajau juga. Urbanisasi, globalisasi dan dominasi bahasa asing memberi cabaran terhadap kelangsungan bahasa Bajau. Sejarah dan bahasa Bajau dipengaruhi oleh migrasi, interaksi budaya dan aktiviti perdagangan maritim mereka. Kini, masyarakat Bajau tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei, Myanmar dan Afrika Selatan. Nama Si Nomad atau Si Gipsy digunakan oleh penulis barat, tetapi masyarakat Bajau merujuk kepada diri mereka sebagai bangsa sama dengan bahasa Si Nama. Asal-usul nama Bajau tidak jelas, tetapi mungkin berasal dari bahasa Melayu atau proses sebutan Bajau. Beberapa teori mengatakan kaitkan dengan aktiviti lanun atau kata makulu-kulu yang merujuk kepada merampas di laut. Masyarakat Bajau masih mempertahankan sifat suka memukul sebagai reaksi terhadap privasi yang dicerobohi. Bahasa Bajau dipilih sebagai perbincangan kita untuk menjaga keberlanjutan budaya dan warisan etnik sebagai penjaga nilai-nilai warisi yang ingin kita diwariskan kepada generasi berikutnya. Identiti etnik memainkan peranan penting dalam kita memilih bahasa Bajau sebagai perbincangan kita. Kerana hal ini demikian kerana bahasa identiti etnik merupakan elemen yang melengkapkan identiti etnik dan memperkukuhkan keseragaman budaya serta pentingnya warisan etnik Bajau. Seterusnya, aspek komunikasi menjadi pertimbangan dalam kita memilih bahasa Bajau sebagai perbincangan kita, di mana bahasa Bajau dipilih sebagai alat komunikasi efektif di lingkungan sosial atau geografi tertentu, menunjukkan kebutuhan praktis dan fungsi dalam berkomunikasi seharian-harian. Nama saya Lorojin dan ingin membentangkan langkah melestarikan bahasa Bajau. Kerajaan mempunyai beberapa cara untuk melestarikan bahasa Bajau, iaitu pendanaan dan sokongan. Kerajaan boleh memberi dan kepada projek-projek yang mempromosikan, mengajar atau menyelidik tentang bahasa Bajau. Yang kedua ialah pengiktirafkan dan pemeliharaan warisan budaya. Kerajaan boleh mengiktirafkan bahasa Bajau sebagai bahasa rasmi atau memberi status istimewa yang mempromosikan penggunaan dan pemeliharaan bahasa ini dalam institusi-institusi penting seperti sekolah dan kerajaan tempatan. Bukan kerajaan juga mempunyai beberapa cara untuk melestarikan bahasa Bajau, iaitu penyelidikan dan pengumpulan data. Mereka boleh menjalankan penyelidikan untuk mengumpul data tentang bahasa Bajau, termasuk sejarahnya, perkembangannya, serta mencatat dialek-dialek yang berbeza. Yang kedua ialah penerbitan dan penghasilan bahasa pendidikan. Pertumbuhan bukan kerajaan boleh menerbitkan buku bahasa pembelajaran dan sumber-sumber pendidikan lain yang berkaitan dengan bahasa Bajau. Ini termasuk buku teks, bahan bacaan atau aplikasi pembelajaran. Rakyat juga mempunyai beberapa cara untuk melestarikan bahasa Bajau, iaitu penggunaan bahasa Bajau dalam kehidupan harian, amalan penggunaan bahasa Bajau dalam percakapan seharian dengan keluarga, rakan-rakan dan komuniti anda. Penggunaan bahasa ini dalam kehidupan seharian adalah cara terbaik untuk memastikan ia terus hidup dan berkembang.
Menjalankan kempen kesedaran dan penilaian komunikasi adalah cara yang kedua, iaitu melalui aktiviti kemasyarakatan seperti masjid, pameran atau acara budaya. Pertumbuhan buku kerajaan boleh meningkatkan kesedaran dalam kalangan Malaysia tentang penting melestarikan bahasa Bajau dan melibatkan komuniti secara langsung dalam usaha pemeliharaan. Salam sejahtera kepada semua. Saya Lurina Lipang Agustin akan membentangkan kesan melestarikan bahasa Bajau. Terdapat 7 kesan melestarikan bahasa Bajau. Antaranya yang pertama adalah ramai anak muda suku Bajau akan menjadi duibasawan bahasa Bajau, terutamanya dalam pendidikan formal. Kesan yang kedua adalah golongan muda suku Bajau akan menerima secara positif penggunaan bahasa Bajau dalam pergaulan seharian bersama keluarga. Kesan yang ketiga adalah bahasa Bajau akan menjadi bahasa dominan atau bahasa kebiasaan yang digunakan dalam pergaulan seharian seperti situasi membeli barang di pasar. Kesan yang keempat adalah bahasa Bajau akan digunakan dalam upacara besar-besaran dan upacara formal seperti ceramah agama. Namun penggunaan bahasa Bajau ini menerima 2 kesan negatif, yaitu penggunaan bahasa Bajau ini terdapat pencampuran bahasa asing seperti bahasa dusun dan bahasa lain dalam pergaulan seharian. Kesan yang kedua adalah penggunaan bahasa Bajau ini memerlukan usaha yang lebih banyak atau lebih keras bagi mengekalkan keaslian dan keutuhan bahasa Bajau tersebut. Bab seterusnya adalah metodologi kajian. Tujuan metodologi kajian adalah untuk menjelaskan kaedah dan teknik reka bentuk yang digunakan untuk mengumpul serta menganalisis data dalam kajian bahasa Bajau tersebut. Seterusnya adalah menentukan kaedah yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam kajian ini. Terdapat beberapa kaedah pengumpulan data telah digunakan dalam kajian ini tersebut. Antaranya adalah kajian perpustakaan dan kaedah soal selidik. Berdasarkan dapatan kajian daripada borang soal selidik yang diedarkan, didapati sebanyak 8 orang responden yang terdiri daripada pelbagai sub-etnik Bajau yang berlainan, yang majoritinya adalah daripada sub-etnik Bajau Sama, diikuti dengan sub-etnik Bajau Ubian, Simunul, dan Bangingi. Carta 1 menunjukkan anggaran responden yang bertutur menggunakan sub-etnik Bajau dalam kehidupan seharian. Berdasarkan Carta 1, sebanyak 5 orang responden kerap menggunakan bahasa etnik mereka, diikuti dengan 2 orang yang hanya kadang-kadang dan seorang yang tidak pernah bertutur dalam bahasa Bajau. Seterusnya ialah 6.2, iaitu bahasa sub-etnik Bajau. Kajian ini mendapati bahawa 8 orang responden mengatakan mereka mengetahui tentang kewujudan bahasa sub-etnik Bajau ini. Para responden juga berpendapat bahawa sub-etnik Bajau mempunyai perbezaan dari pelbagai aspek seperti logat, bunyi dan tutur kata bahasa tersebut. Sebagai contoh, sub-etnik Bajau Sama berasal daripada Kota Belut, sub-etnik Bajau Ubian dan Simunul pula kebanyakannya berasal daripada Semporna, sub-etnik Bajau Bangingi pula selalunya berasal daripada Kunak. Berdasarkan Carta 2, iaitu peratusan kefasihan dalam menggunakan bahasa sub-etnik Bajau. Kajian ini mendapati sebanyak 62.5% daripada jumlah keseluruhan responden, iaitu seramai 5 orang telah memilih sub-etnik Sama sebagai bahasa pilihan pertama mereka. Namun, bagi sub-etnik Ubian, Bangingi dan Simunul, masing-masing mempunyai jumlah yang sama, iaitu 1 orang responden bersamaan dengan 12.5%. Hal ini dapat dijelaskan melalui pengaruh faktor persekitaran yang membawa kepada masyarakat untuk bertutur dalam bahasa Melayu Sabah. Berdasarkan jadual 3, iaitu menunjukkan bahasa pilihan bertutur dengan orang luar. Kajian ini mendapati bahawa bahasa Inggeris telah menjadi pilihan utama untuk digunakan semasa bertutur dengan orang yang bukan dari Sabah. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa yang umum dan rata-rata semua orang boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Selain itu, bahasa ini juga merupakan bahasa antarabangsa dengan negara-negara yang berasal dari benua lain. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa pilihan oleh
para responden untuk digunakan secara berkomunikasi dengan orang yang bukan berasal dari Sabah. Berdasarkan Carta 4, yaitu peratusan responden yang pernah didiskriminasi semasa menggunakan bahasa etnik Bajau. Melalui kajian ini, didapati seramai 7 orang responden telah memilih jawapan tidak pernah didiskriminasi semasa menggunakan bahasa etnik Bajau. 1 orang responden pula telah memilih jawapan pernah didiskriminasi semasa menggunakan bahasa etnik Bajau di Sabah. Secara keseluruhannya, komuniti orang luar Sabah bersikap positif dan mempunyai perasaan ingin tahu serta ingin mencuba untuk bertutur dalam bahasa etnik Bajau. Berdasarkan Carta 5, ia menunjukkan peratusan sama ada bahasa etnik Bajau yang dituturkan oleh golongan orang tua adalah lebih kurang sama dengan bahasa etnik Bajau yang dituturkan oleh golongan muda pada masa kini. Kebanyakannya, responden berpendapat bahawa bahasa etnik Bajau yang dituturkan oleh golongan tua lebih kurang sama dengan bahasa etnik Bajau yang dituturkan oleh golongan muda. Selebihnya, responden lain mengatakan tidak dan tidak pasti. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan muda mencampurkan bahasa moden seperti bahasa Melayu ke dalam bahasa etnik Bajau sehingga terdapat perbezaan kosakata ayat di antara golongan muda dan golongan tua. Akhir sekali adalah dapatan kajian untuk melestarikan bahasa Bajau. Berdasarkan carta di atas, majoriti daripada responden bersetuju agar bahasa etnik Bajau dipelihara secara rasmi, diikuti dengan seorang responden yang tidak pasti sama ada bahasa Bajau perlu dipelihara. Berdasarkan carta 7 di atas, majoriti responden bersetuju agar majalah, surat kabar dan siaran radio Sabah dalam bahasa etnik Bajau diwujudkan khas kepada masyarakat Sabah. Rata-rata responden berasa bangga dan gembira apabila orang luar menunjukkan reaksi yang teruja dan ingin tahu lebih banyak mengenai bahasa etnik Bajau. Berdasarkan carta 8 di atas, 4 orang responden bersetuju, diikuti dengan seorang responden yang tidak setuju, dan 3 orang responden yang tidak pasti bahawa masyarakat Sabah semakin bersatu kerana disatukan oleh penggunaan bahasa etnik Bajau. Terdapat 4 orang responden yang ingin mengajar bahasa etnik Bajau kepada rakan mereka yang bukan berasal dari Sabah dan bukan berbangsa Bajau. Ini membuktikan bahawa pelajar mempunyai hasrat untuk melestarikan bahasa etnik Bajau agar terus digunakan dalam negeri Sabah. Assalamualaikum. Saya Muhammad Aiman bin Jamal. Saya akan membentangkan kesimpulan. Dalam kajian ini, bahasa Bajau muncul sebagai penjaga keunikan budaya bagi bangsa Bajau di Sabah. Walaupun kedudukannya sebagai kaum kedua terbesar di Sabah, terdapat penurunan dalam penggunaan bahasa Bajau. Keberlanjutan budaya dan identiti etnik menjadi faktor utama pemilihan bahasa Bajau, menandakan kesedaran terhadap pentingnya dalam mempertahankan warisan budaya dan identiti etnik Bajau. Melalui kajian terhadap mahasiswa di Universiti Malaysia Sabah, didapati sebahagian masih menggunakan bahasa Bajau dalam pertuturan harian. Namun, terdapat juga yang beralih ke bahasa lain dalam interaksi sosial, mencipta cabaran terhadap kelestarian bahasa Bajau. Untuk mengatasi ini, inisiatif pelestarian bahasa Bajau mencanangkan penggunaannya sebagai bahasa teras di institusi pendidikan dan pengenalan medium seperti majalah, surat kabar, radio dan TV dengan bahasa Bajau. Mesej keseluruhan kajian ini ialah bahasa jiwa bangsa yang menegaskan bahawa bahasa adalah jiwa identiti bangsa. Oleh itu, menjaga keunikan dan keberagaman budaya bahasa Bajau memerlukan kesedaran dan usaha bersama serta mempertimbangkan inisiatif-inisiatif pelestariannya dalam masyarakat Sabah.